Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada subtopik terakhir untuk topik 7, bahan sintetik dalam industri. Jadi subtopik 7.3 adalah mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam pembuangan polimer sintetik. Okey, jadi sekarang tengok dulu contoh-contoh gentian sintetik yang biasa digunakan oleh manusia. Yang pertama, kita ada gentian sintetik bernama nylon. Kegunaannya untuk membuat tali nylon, tekstil, kapek, dan juga digunakan untuk membuat jaring. Ini contoh. Ini contoh dalam bidang tekstil adalah stokin nylon. Dan kita ada tali nylon yang biasa digunakan untuk mengikat haiwan, lembu, kambing dan sebagainya. Okay, ini adalah brus gigi yang dibuat daripada nylon. Kemudian gentian sintetik yang kedua, kita ada polyester. Kegunaannya dalam bidang tekstil, membuat kain dan sebagainya, digunakan untuk membuat benang dan juga tali. Dan ini contoh jaring yang ada pada kapal layar yang dibuat daripada polyester. Okey, sebenarnya contoh plastik komposit, plastik gabungan. Pertama kita ada Kevlar. Kevlar ni digunakan untuk membuat baju kalis peluru. Ini contoh baju kalis peluru. Maksudnya Kevlar ni sangat kuat sehingga dapat menahan momentum peluru. Kemudian digunakan untuk membuat peralatan sukan yang lasak, dan juga dibuat kain layar kapal. Kain layar kapal ini perlu kuat untuk melalui angin yang kuat. Okey, dan juga digunakan untuk membuat topi keledar lumba. Maksudnya digunakan lapisan-lapisan Kevlar. Okey, sebenarnya kita ada plastik komposit bernama Nomex. Nomex digunakan untuk membuat pakaian ahli bomba dan pakaian dalam industri kenderaan lumba. Nomex ini sangat kuat dan dia sangat tahan kepada haba yang tinggi. Ini contoh lain digunakan untuk membuat sarung tangan yang sarung tangan lasak. Okey, sebenarnya kita ada bahan komposit bernama Teflon. Teflon ini digunakan sebagai pelapis kuali dan peralatan masak yang lain yang tidak melekat. Jadi kalau di rumah kamu ada kuali yang tidak melekat, maka bahagian hitam dari dalam ini sebenarnya adalah lapisan yang dibuat daripada Teflon. Ini contohnya. Okey, sebenarnya bahan komposit nama dia Mylar. Digunakan untuk membuat filter video. Filter video zaman dahululah, zaman kamu ni dah tak ada dah filter video. Zaman kamu dah ada CD. Jadi filter video yang dulu dibuat daripada Mylar. Dan juga digunakan untuk membuat bahan industri elektrik dan juga elektronik. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri termoplastik. Dalam subtopik sebelum ni kita tengok ciri-ciri termoxide. Jadi ini satu lagi jenis termoplastik. Jadi ciri yang pertama untuk termoplastik ianya adalah ringan. Yang kedua, ianya boleh diacu berulang kali kerana tidak ada rangkai silang. Kemudian boleh dilenturkan kerana dia jaringan-jaringan polimer boleh menggelonsor di antara satu sama lain kerana tidak ada rangkai silang. Kemudian ia tahan pada bahan kimia, itu antara sifat-sifat plastik. Mudah dinyalakan, maksudnya dia mudah terbakar. Contoh diberikan di sini kita ada polyethylene, PVC, polypropena dan juga perspek. Jadi kamu juga mesti ingat contoh-contoh untuk termoplastik dan juga termoxide. Okey, kepentingan pembuangan polimer sintetik dengan betul. Jadi yang pertama sekali, ini adalah ciri dia, plastik tidak terbiodegradasikan. Dia tidak merepuh secara semula jadi plastik akan mencemarkan alam sekitar. Yang kedua, pembakaran plastik akan membebaskan asap dan gas beracun ke atmosfera. Ini akan mengakibatkan hujan asid, kesan rumah hijau dan pemanasan global.
Jadi bila kita bakar plastik yang pastinya keluar, yang pertama sekali, setiap pembakaran akan membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ada kaitan dengan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global lah. Dia merupakan gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Yang kedua, pembakaran plastik membebaskan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bila larut dalam air hujan membentuk asid sulfurik. Jadi dia menyebabkan hujan asid. Dan juga dalam plastik bila dibakar dia juga bebaskan nitrogen oksida. Jadi nitrogen oksida bila larut dalam air hujan akan membentuk asid nitrik. Jadi dia juga boleh mengakibatkan hujan asid. Okey, kita pengurusan pembangunan polimer sintetik. Yang pertama sekali, plastik boleh dihantar ke tempat kita semula. Kita semula. Maksudnya kita tidak hasilkan plastik yang baru. Kita gunakan plastik yang sedia ada. Yang kedua, menggunakan semula bekas dan beg. Plastik ini guna semula. Ini bukan kita semula. Ini guna semula. Yang ketiga, membakar plastik di dalam penunuh khas. Kemudian membakar plastik dalam kilang pemulihan tenaga moden. Contohnya dalam incinerator. Membawa beg beli belah bakul atau bekas makanan sendiri. Kalau di Malaysia sekarang ni, setiap hari Sabtu dan Ahad, pasaraya tidak membekalkan beg untuk kita letakkan benda yang kita beli. Jadi kita bolehlah membawa beg beli belah, bakul ataupun bekas makanan kita sendirilah untuk mengelakkan penggunaan plastik yang berlebihan. Kemudian menggunakan beg kertas jenis terbiodegradasi. Jadi kertas ialah semula jadi, maka dia terbiodegradasi. Jadi itulah untuk subtopik 7.3. Topik 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.